Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Rosli Talib. Kami daripada Seksyen 1. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang tema 9, pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dalam mendepani arus pendidikan perdana. Selamat sejahtera dokter. Nama saya Dendi Elba bin Norinting. Definisi kurikulum adalah kurikulum merupakan semua pengalaman yang didapati di dalam dan di luar sekolah dan perkara yang diajar di sekolah dan bilik darjah. Di dalam konteks pendidikan Malaysia, kurikulum merupakan satu rancangan yang meliputi segala ilmu pengetahuan serta kemahiran, nilai-nilai dan norma untuk unsur kebudayaan dan kepercayaan masyarakat di Malaysia. Dalam konteks KSSM ini berdasarkan tanda aras antarabangsa bagi memastikan murid dan pelajar yang dilahirkan oleh sistem pendidikan di Malaysia ini untuk memiliki kemahiran yang diperlukan untuk bersaing di peringkat global, serta kurikulum ini sejajar dengan kehendak falsafah pendidikan negara, yaitu intelek, emosi, jasmani, dan sosial. Selain itu, KSSM ini menekankan aplikasi pengetahuan serta perkembangan pemikiran kritis, kreatif, dan inovasi untuk memberi peluang pelajar melibatkan diri dalam aktiviti sukan dan kurikulum. Bagi KSSR, ia bertujuan untuk menyusun semula dan menambah baik kurikulum sedia ada dan memastikan murid dibekalkan dengan pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang relevan untuk pelajar menghadapi cabaran abad ke-21 ini. Pentaksiran KSSR dan KSSM ini mengukur dan menilai prestasi, penglibatan, dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani, sukan, dan kurikulum. Itu saya dalam part saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Isnira binti Ismail. Saya akan membentangkan tentang dasar kurikulum standard sekolah rendah KSSR. KSSR bermula daripada KBSR, iaitu kurikulum bersepadu sekolah rendah, bermula pada tahun 1983 hingga tahun 2010. Namun pada tahun 2011, KSSR telah digunakan dan diimplementasikan dan beberapa perubahan daripada KBSR ke KSSR telah diubah. Berikut merupakan penerangan lanjut tentang KSSR, iaitu pertama, reka bentuk kurikulum. Modular berasaskan 6 tunjang. Pertama, komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, perkembangan fizikal dan estetika, sains dan teknologi, serta keterampilan diri. Bagi KSSR juga, bahan kurikulum, dokumen standard kurikulum telah digunakan. Ketiga, bagi KSSR, organisasi kurikulum pada tahap 1, iaitu tahun 1, 2 dan 3 telah menggunakan modul teras asas, modul teras tema dan modul elektif. Bagi tahap 2 pula, tahun 4, 5 dan 6 menggunakan mata pelajaran teras dan elektif. Fokus dalam KSSR ialah 4M, iaitu membaca, menulis, mengira dan menakul. Akhir sekali, bagi elemen dalam KSSR ialah elemen kreativiti dan inovasi, keusahawanan dan teknologi maklumat dan komunikasi TMK secara eksplisit. Sekian, itu saja. Terima kasih. Kurikulum standard sekolah menengah. Mesyuarat Jawatan Kuasa Perancangan Pendidikan JPP kali ke-198 pada Januari 2012 telah memutuskan agar pelaksanaan
KSSM pada tahun 2017 dilaksanakan selepas kohort pertama KSSR tamat. Oleh itu, pelaksanaan KSSM dilakukan secara berperingkat, bermula dengan tingkatan 1 pada tahun 2017. Transformasi ini dilakukan ke atas kandungan, pedagogi dan pentaksiran. Pedagogi menekankan khususnya kepada pembelajaran secara mendalam melalui beberapa pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Fokus yang diberikan kepada pembelajaran berasaskan inquiry, penyelesaian masalah, pembelajaran kontekstual, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan projek dan juga pendekatan STEM. Beralih kepada reka bentuk kurikulum. Reka bentuk kurikulum ianya menjadi asas dalam penggubalan kurikulum. Kerangka kurikulum sekolah menengah dibina berasaskan kerangka kurikulum sekolah rendah yang menekankan kesepaduan tunjang-tunjang tertentu bagi melahirkan insan yang seimbang dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek yang berfikiran kreatif, inovatif dan juga kritis. Pengisian setiap tunjang pada peringkat sekolah menengah adalah perkembangan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari pada peringkat rendah. Kurikulum antara tunjang haruslah diwujudkan dalam pelaksanaan kurikulum. 6 tunjang berikut adalah komunikasi, kerohanian, sikap dan nilai, kemanusiaan, keterampilan diri, perkembangan fizikal dan estetika, serta tunjang sains dan teknologi iaitu STEM yang menjadi asas dan teras kepada KSSM. Seterusnya adalah organisasi kurikulum. Kita dapat lihat di mana kurikulum di peringkat menengah rendah memberi penekanan kepada pendidikan umum, peningkatan kemahiran yang diperoleh semasa di sekolah rendah, perkembangan bakat dan minat, asas provokasional, perkembangan sosial, sikap dan nilai. Manakala pada peringkat rendah asas pula, pada peringkat menengah atas pula, penekanan diberikan kepada perkembangan bakat dan minat, perkembangan sosial, sikap dan nilai, pengkhususan kerjaya dan juga pendidikan tinggi. Seterusnya adalah kita dapat lihat kepada elemen merentas kurikulum. Elemen merentas kurikulum IMK dalam KSSR, KBSR dan KBSM masih digunakan pakai khususnya dalam pelaksanaan KSSR dan KSSM ini. Antara elemen merentas kurikulum merangkumi bahasa, sains dan teknologi, teknologi maklumat dan komunikasi TMK, nilai murni, patriotisme, kreativiti dan inovasi, keusahawanan, pendidikan keuangan, keselamatan jalan raya dan juga kelestarian global. Beralih kepada strategi pengajaran dan pembelajaran dalam KSSM, pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang disarankan dalam KSSM adalah berpusatkan kepada murid, bersepadu menyeronokkan dan menekankan perkembangan kemahiran berfikir dan kemahiran insania. Antara kaedah dan teknik yang turut disarankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah adalah kaedah didik hibur, kaedah penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kooperatif menggunakan pendekatan query, pembelajaran luar bilik darjah PLBD, kaedah pengajaran bertema dan juga meliputi pendekatan STEM yang mana ianya melibatkan pengaplikasian pengetahuan kemahiran dan nilai STEM untuk menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan seharian masyarakat dan juga alam sekitar. Beralih kepada pentaksiran sekolah, pentaksiran sekolah harus dilaksanakan secara holistik berdasarkan prinsip inklusif, autentik dan setempat localized. Maklumat yang diperolehi daripada pentaksiran sekolah tersebut akan digunakan oleh pihak sekolah dan ibu bapa dalam merancang tindakan susulan dalam usaha mereka meningkatkan perkembangan dan pembelajaran murid itu sendiri. Pentaksiran sekolah dilaksanakan bertujuan untuk pentaksiran untuk pembelajaran iaitu assessment for learning, yang mana maklumat yang diperoleh boleh digunakan untuk menambah baik dan membentuk proses PNP yang seterusnya. Manakala pentaksiran semasa pembelajaran, assessment as learning pula boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pemerhatian, lisan, hasil kerja dan lain-lain. Manakala pentaksiran tentang pembelajaran, assessment of learning pula dilakukan untuk mengesan tahap pencapaian murid secara keseluruhan setelah selesai mengikuti sesuatu kursus atau unit pembelajaran dalam tempoh yang ditetapkan. Seterusnya adalah perancangan dan pelaksanaan kurikulum dalam KSSM. Perancangan strategik
pelaksanaan KSSM adalah pentadbir sekolah perlu menyediakan perancangan strategik dalam memastikan KSSM dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai matlamat pendidikan seperti yang dihasratkan. Sepengurusan sekolah hendaklah merangka strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai hasrat kemenjadian murid seperti yang dihasratkan dalam KSSM. Oleh itu, rancangan jangka pendek dan jangka panjang yang berkenaan wajar menetapkan strategi-strategi pelaksanaan kurikulum, co-curriculum dan sokongan lain termasuklah penglibatan komuniti, swasta dan saranan ibu bapa. Pengurusan kurikulum di peringkat sekolah diterajui oleh guru besar dan dibantu oleh guru penolong kanan, ketua panitia dan guru-guru. Tanggungjawab semua pihak di sekolah adalah amat penting dalam memastikan pengurusan kurikulum dengan lebih berkesan. Akhir sekali, pemantauan pelaksanaan kurikulum perlu dijalankan untuk mendapatkan input pelaksanaan kurikulum dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran bagi tujuan penambahbaikan. Pemantauan yang dilaksanakan perlulah menggunakan instrumen seperti soal selidik, temu bual, senarai semak dan pemerhatian. Itu sahaja bagi dasar KSSM. Sekian dan terima kasih. Saya Jennifer dan hari ini saya akan membentangkan mengenai isu pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah dan juga sekolah menengah dalam mendepani arus pendidikan perdana pada masa kini. Isu yang pertama adalah persekitaran sekolah yang berbeza. Isu ini kita dapat lihat melalui dua sekolah yang ditempatkan pada bandar dan juga luar bandar. Perbezaan yang kita dapat lihat yang pertama adalah kekurangan tenaga pengajar pada sekolah yang terdapat pada luar bandar dan juga kemudahan yang tidak lengkap di antara kedua-dua sekolah tersebut. Terutama sekali pada sekolah luar bandar, mereka cenderung untuk mendapatkan kemudahan yang tidak lengkap untuk kegunaan mereka dalam pembelajaran mereka. Yang kedua adalah penggunaan teknologi dan juga ICT di dalam pembelajaran mereka seharian. Kegunaan teknologi ini sangat penting untuk semua pelajar dan juga guru. Namun demikian, bukan semua sekolah telah disediakan kemudahan komputer yang lengkap. Komputer yang lengkap itu hanya diberikan hanya beberapa buah sahaja, namun bilangan daripada murid tersebut melebihi daripada bilangan komputer yang disediakan tersebut dan menyebabkan hanya beberapa pelajar saja yang dapat menggunakan komputer dan mereka harus menunggu giliran mereka sehingga mereka dapat menggunakan komputer tersebut. Namun tambahan pula, setiap sekolah ini tidak semua sekolah yang mendapatkan rangkaian internet yang baik, di mana ada beberapa sekolah, terutama sekali sekolah yang terdapat di pedalaman yang akan mendapat gangguan internet. Mereka tidak akan dapat melayari ataupun mengakses internet sama sekali dan menyebabkan mereka susah untuk mencari maklumat untuk kegunaan pembelajaran mereka. Seterusnya adalah sistem peperiksaan sekolah. Sistem peperiksaan sekolah ini sangat penting dan juga telah lama dilaksanakan di negara kita. Dengan adanya sistem peperiksaan sekolah ini, pelajar lebih cenderung untuk melatih diri mereka untuk lebih rajin, mengulang kaji pelajaran, melatih tubi dalam persediaan mereka menghadapi peperiksaan besar seperti SPM, STPM dan juga yang lain. Seterusnya adalah kualiti seorang guru. Kualiti seorang guru ini sangat penting untuk semua pendidik. Melalui gurulah, pelajar akan menjadikan mereka sebagai role model. Kualiti seorang guru ini merangkumi semua personaliti yang terdapat di dalam diri seorang guru, termasuk bagaimana mereka mendekatkan diri mereka dengan pelajar, bagaimana mereka membuat hubungan sehala supaya mereka dapat berkomunikasi dengan lebih baik dengan pelajar mereka, supaya pelajar mereka lebih selesa untuk bertanyakan tentang satu-satu soalan ataupun pembelajaran yang mereka tidak faham dalam proses pengajaran yang diadakan pada hari itu. Maka dari itu, kualiti seorang guru ini sangat penting di dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran murid-murid pada masa kini. Dan yang terakhir adalah kemudahan yang disediakan di setiap sekolah. Kemudahan yang disediakan di setiap sekolah ini ada sesetengah sekolah yang masih tidak lengkap dan juga ada kemudahan yang telah rosak dan masih juga digunakan oleh sekolah tersebut. Sekolah ini haruslah mempunyai satu persekitaran yang selesa supaya membolehkan pelajar mereka dapat belajar dengan lebih selesa, dapat menghabiskan masa mereka untuk belajar dengan kawan-kawan dengan lebih selesa. Dan maka dengan itu kemudahan ini haruslah dilengkapi dengan satu kemudahan yang lengkap dan juga masih boleh digunakan dan juga selamat digunakan untuk semua pelajar.
Baiklah, saya Nur Syarika binti Ibrahim. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan cabaran pelaksanaan KSSR dan KSSM di sekolah. Yang pertama sekali berkaitan dengan penyediaan kelengkapan prasarana, di mana pelaksanaan KSSR dan KSSM ini sudah tentunya melibatkan cabaran dari aspek kelengkapan prasarana di sekolah itu sendiri. Lebih-lebih lagi bila mana pelaksanaan KSSR dan KSSM ini memberi penekanan khusus terhadap penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maka dari itu, pihak kerajaan melalui sekolah hendaklah membantu dalam menyediakan keperluan ICT, misalnya komputer riba kepada warga pendidik, projektor, LCD, skrin maupun pembesar suara di setiap bilik darjah di seluruh sekolah di Malaysia. Maka dari itu, perkara ini secara tidak langsung melibatkan kos yang sangat tinggi bagi membiayai keperluan ICT tersebut. Kedua, kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran. Salah satu cabaran terbesar dalam pelaksanaan KSSR dan KSSM ini bila mana negara kita berhadapan dengan isu kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran. Menurut bahagian penerangan pembangunan pendidikan mengatakan bahawa KPM mengalami kesukaran dalam menempatkan guru-guru yang berpengalaman di sekolah di bahagian pedalaman, dan rata-rata guru yang ditempatkan di kawasan luar bandar ini merupakan mereka yang kurang berpengalaman dan masih baru lagi dalam dunia pendidikan. Oleh kerana kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam sesuatu subjek, maka kewibawaan seorang guru dalam menyampaikan ilmu mula dipertikaikan, dan objektif dalam pelaksanaan KSSR dan KSSM ini juga agak sukar untuk dicapai. Pembekalan kelengkapan komputer yang tidak seimbang. KPM telah berusaha sedaya upaya dalam membantu melaksanakan pelbagai projek yang berkaitan dengan ICT dengan membekalkan komputer. Akan tetapi, permasalahan mulai timbul bila mana pengagihan dan pembekalan komputer yang dilakukan adalah tidak seimbang di antara sekolah bandar dan luar bandar. Hal ini berlaku bila mana pengagihan pembekalan komputer ini diberi keutamaan kepada sekolah bandar sehingga mengakibatkan sekolah di kawasan pedalaman berdepan dengan isu keciciran. Baiklah, yang keempat iaitu yang terakhir, guru kurang jelas berkaitan dengan pelaksanaan KSSR dan KSSM. Kebanyakan guru mengatakan bahawa kursus yang dihadiri adalah kurang mencukupi untuk mendapatkan maklumat yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan KSSR dan KSSM ini. Hal ini disebabkan oleh tiadanya kursus lanjutan yang diadakan selepas daripada kursus tersebut dan tiada pemantauan yang dilakukan untuk meninjau pelaksanaan KSSR dan KSSM di sekolah. Hal ini juga berkemungkinan disebabkan oleh kecairan maklumat, kerana tidak semua guru diminta untuk menghadiri kursus tersebut. Kebiasaannya hanya wakil 1-2 orang sahaja yang akan menghadiri kursus tersebut, kemudian guru tersebut dipertanggungjawabkan untuk menyampaikan intipati kursus kepada guru-guru yang lain. Jelaslah bahawa penerangan yang kurang jelas berkaitan dengan sesuatu pelaksanaan tentunya akan menjadi cabaran yang berat dalam suatu pelaksanaan. Seterusnya akan disampaikan oleh rakan saya. Saya Rosi binti Tulis akan membentangkan bahagian strategi jangka pendek pelaksanaan KSSR dan KSSM. Pentadbir sekolah perlu menyediakan perancangan strategik untuk memastikan KSSM dan KSSR dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai matlamat pendidikan. Faktor kritikal yang menjadi fokus perancangan strategik jangka pendek tertumpu kepada 5, iaitu yang pertama, menyampaikan standard kandungan dan standard pembelajaran untuk memastikan murid mendapat pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dihasratkan. Yang kedua adalah melaksanakan pedagogi yang berasaskan inquiry perlu digunakan supaya keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dicapai serta pendidikan di sekolah memberi kesan maksimum dan mempunyai makna dalam kehidupan murid. Yang ketiga adalah melaksanakan pentaksiran sekolah supaya maklumat prestasi murid dapat digunakan untuk membina strategi dan tindakan bagi mempertingkatkan pencapaian dan pembelajaran murid. Yang keempat adalah mengemaskini bahan sumber dan prasarana di sekolah agar mampu memenuhi keperluan pelaksanaan KSSR dan KSSM. Yang terakhir adalah mempergiat penglibatan ibu bapa, komuniti dan murid.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Dayang Kamila Syafika binti Abdul Qadir akan membentangkan strategik jangka panjang KSSR dan KSSM. Strategik yang pertama yaitu menambah baik kurikulum sedia ada dan membuat persediaan untuk perubahan struktur dalam masa 3 tahun, yaitu bermula 2013 sehingga 2015. Yang pertama yaitu kerajaan telah memurnikan dan menilai semula kandungan KSSR dan KSSM supaya sejajar dengan standard kebangsaan. KSSR dan KSSM akan dimurnikan selaras dengan dasar yang menekankan bahawa kurikulum kebangsaan perlu menggabungkan amalan terbaik antarabangsa dan mencapai standard bagi membentuk warga Malaysia yang mampu bersaing di peringkat global. Pada fasa pembangunan kurikulum, Kementerian akan meneruskan amalan menanda aras standard pembelajaran dan kandungan berdasarkan tanda aras sistem pendidikan berprestasi tinggi dalam KSSR dan KSSM. Yang kedua yaitu mempergiatkan sistem sokongan untuk guru bagi mempergiatkan penyampaian kurikulum. Pengenalan SISC Plus bagi menggantikan jurulatih sedia ada akan mengurangkan lagi lapisan kepada 3, sekaligus mengurangkan kemungkinan berlakunya kecairan. SISC Plus ini akan menghubung terus dengan guru, BPK dan LP. Proses ini membolehkan kurikulum bertulis diterjemahkan secara langsung dan lebih tepat dalam kurikulum yang diajar. Selain SISC Plus, Kementerian juga akan memperuntukkan bahan pengajaran tambahan bagi memastikan guru dapat melaksanakan pengajaran dan pelajaran di dalam bilik darjah dengan lebih baik. Sumber ini termasuklah bahan sokongan pengajaran seperti perpustakaan video. Yang ketiga, kerajaan juga akan merintis International Baccalaureate IB Middle Years Program MYP sebagai pendekatan alternatif kepada pembelajaran KSSR dan KSSM. Dalam tempoh masa 3 tahun ini, kerajaan merancang untuk merintis IB dan MYP ini sebagai pendekatan alternatif kepada pembelajaran. Kementerian sentiasa menerokah pendekatan pedagogi terkini bagi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk pelajar di negara ini. Dapatan daripada kajian rintis ini akan digunakan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan KSSM. Di samping itu, kerajaan juga membuat strategik untuk menambah baik kerangka pentaksiran bagi menambah jumlah soalan menguji kemahiran berfikiran aras tinggi pelajar. Strategik jangka panjang dalam KSSR dan KSSM adalah melaksanakan kurikulum baru dan kurikulum semakan semula bermula 2016 sehingga 2025. Strategik ini adalah gelombang kedua dan ketiga yang dilaksanakan oleh Kementerian. Pelaksanaan ini melibatkan penggabungan elemen maklum balas, penanda arasan, dan dapatan ujian ketekalan daripada gelombang 1. Kementerian akan menggubal kurikulum yang baru menggunakan jumlah jam dalam tahun persekolahan sebagai titik permulaan dan mengeluarkan kandungan dan kemahiran yang bukan menjadi keutamaan bagi mengelakkan kepadatan kurikulum. Selain itu, kementerian dan kompetensi yang dikenal pasti penting untuk berjaya dalam persekitaran globalisasi masa kini akan diterapkan sepenuhnya dalam kurikulum. Sebagai contoh, penekanan berterusan ke atas pengajaran amali sains dan penggunaan ICT. Kementerian juga akan memindah peraturan sedia ada bagi memberi kelonggaran kepada sekolah dalam menyusun jadual waktu persekolahan selagi sekolah dapat menyampaikan hasil pembelajaran dan kandungan yang digariskan dalam kurikulum. Terima kasih. Itu saja dalam video pembentangan kami. Sekian, terima kasih.